5 orang menteri waktu Perikatan Nasional, duit royalti langsung tidak dibayar. Waktu mereka berkuasa, PAS menjadi Menteri Undang-Undang. Assalamualaikum, selamat malam. Bertemu kembali kita di Next Step Malaysia dan terima kasih kepada subscriber kami di Next Step TV dan juga para penonton yang berada di platform Facebook sekalipun. Terima kasih atas sokongan yang anda berikan kepada Next Step Malaysia sepanjang waktu ini dan kepada yang belum subscribe kami, jangan lupa untuk ringankan tangan anda menekan butang loceng untuk memastikan anda di antara yang mendapat berita-berita terkini daripada Next Step Malaysia. Baik, malam ini kita akan bawakan kepada anda satu isu yang cukup menarik untuk kita bincangkan bersama, berdiskusi bersama dengan tetamu kita. Tetamu ni memang sangat popular ya, terutamanya di Pantai Timur, di negeri Kelantan, di negeri Kelantan ni. Okey, kita bawakan kepada anda saudara Syamghas yang merupakan pengasas NGO Gerakan Bertindak Kembalikan Royalti Kelantan dan Terengganu pada tahun 2009 dan juga merupakan pengasas kepada NGO Royalti Kelantan atau ARK bagi tahun 2012. Assalamualaikum saudara Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nes kerana sudi menjemput dan menterjah saya ni. Ya, kita nak terjahlah pengasas ni. Memandangkan orang kata isu ini sedang hangat diperkatakan tentang royalti petroleum di Kelantan juga Terengganu yang apabila menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said mengumumkan bahawa Kelantan dan Terengganu tidak layak untuk menerima 5% royalti yang dijanjikan sebelum ini, tetapi berdasarkan syarat-syarat dan juga justifikasi yang diberikan oleh menteri berkenaan, ada juga di antara pihak yang tidak berpuas hati, malah menjadikan ia merupakan satu isu yang hangat diperkatakan. Tapi soalan pertama saya untuk berani jawab pada minggu ini, saudara Syam dikenali sebagai pengasas kepada gerakan NGO. Sebelum ini adalah Gegar ya. Ada kemudian 2012 dikenali sebagai AR. Okey, AR Gegar. Okey. Apa yang saudara Syam nak berkatakan sebagai pendahuluan tentang isu royalti di Kelantan dan juga Terengganu ini? Silakan. Saya Syamghas. Terima kasih kepada saudara Wazi selaku moderator kita pada malam ini kerana sudi untuk berkongsi maklumat dan idea terutamanya tentang polemik yang berlaku sekarang di Malaysia, terutamanya selepas YB Azalina menyatakan bahawa Kelantan tidak berhak dapat royalti, hanya dapat waisan untuk Kelantan dan Terengganu. Jadi isu ini menjadi polemik yang besar dan diwar-warkan oleh pembangkang terutamanya di negeri Kelantan dan Terengganu. Jadi kupasan, saya ingin memberi gambaran yang jelas kepada semua penonton terutamanya rakyat Kelantan dan Terengganu. Sebenarnya isu ini telah dimanipulasi oleh pembangkang sebaik mungkin untuk memburukkan imej kerajaan perpaduan terutamanya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu adalah fakta yang jelas. Kerana mudah, sebenarnya pada waktu mereka memerintah kerajaan persekutuan selama 32 bulan, wang yang dibayar kepada kerajaan negeri Kelantan dan Terengganu adalah bukan royalti dan ia adalah wang ihsan. Jadi kenyataan YB Azalina hanya menyatakan apa yang telah dibuat oleh mereka waktu jadi kerajaan, waktu era Perikatan Nasional. Jadi di situ amat jelas bahawa wang ihsan telah diberikan. Dan ini kita dapat lihat dengan jelas apabila kenyataan Menteri Besar Kelantan pada tahun 2021 menyebut kepada Tengku Zafrul agar wang royalti Kelantan diberikan semula, bukannya wang ihsan. Itu adalah faktanya dan apa yang berlaku sekarang ini adalah diputar belit untuk membina sentimen yang tidak baik kepada kerajaan persekutuan yang ada. Okey. Baik. Kalau kita lihat ini merupakan satu pendekatan yang dibuat oleh Perdana Menteri dan juga Menteri Keuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dikatakan bahawa wang ihsan itu akan diberikan secara langsung kepada rakyat miskin di negeri-negeri yang antara Kelantan juga Terengganu. Baik, mungkin juga Perdana Menteri melihat kepada fasiliti, kemudahan air bersih, apa lagi pembangunan infrastruktur yang dikatakan agak terkebelakang jika dibandingkan dengan negeri-negeri lain. Mungkin itu di antara pendekatan yang digunakan adalah bertujuan sedemikian. Tetapi ada juga mengatakan bahawa apabila Anwar mengumumkan untuk memberi secara direct ini, ia merupakan seolah-olah ada satu isu ketidakpercayaan kepada kerajaan negeri dalam membelanjakan wang ihsan itu pada rakyat. Komen Syam di situ? Okey, pertama sekali saya sebenarnya amat bersyukur selepas Perdana Menteri mengumumkan wang tu diberi terus kepada akaun rakyat yang miskin tegar. Dia spesifik miskin tegar di negeri Kelantan dan Terengganu.
Bagi saya tu adalah satu langkah proaktif sebab kita tahu bahawa negeri Kelantan adalah negeri termiskin di semenanjung Malaysia di mana rakyat-rakyatnya adalah berpendapatan rendah dan tindakan ini adalah tindakan yang proaktif ingin menjaga Melayu, negeri-negeri Melayu terutamanya di negeri Kelantan dan Terengganu yang mana kita tahu negeri Kelantan dan Terengganu tidak mampu keluar sebagai negeri miskin sejak daripada mereka sampai sekarang. Jadi tindakan ini adalah tindakan proaktif. Datuk Seri Anwar ingin menjaga kebajikan orang Melayu Kelantan dan Terengganu yang merupakan 95% majoriti di negeri Kelantan dan Terengganu. Jadi tindakan ini adalah tindakan yang bagi saya langkah ke depan yang baik dan harus disambut secara baik oleh rakyat negeri Kelantan dan Terengganu. Cuma dari segi penggunaan duit, adakah kerajaan pusat tidak percaya kepada kerajaan negeri? Ni kita kena buka balik apa yang dia orang sebut pada manifesto pilihan raya 2013 yang lepas. Pada manifesto pilihan raya 2013 yang lepas, waktu mereka belum dapat royalti petroleum, mereka menjanjikan untuk berikan semua rakyat Kelantan mendapat beasiswa untuk masuk universiti secara percuma. Sekarang kita persoalkan balik, selepas royalti itu dapat pada tahun 2019, adakah beasiswa untuk rakyat Kelantan? Rakyat Kelantan sekarang keluar daripada Kelantan terpaksa meminjam PTPTN dan mendapatkan beasiswa daripada agensi dan badan-badan lain. Yang kedua, berkaitan gaji guru-guru YIT dan penempatan daripada kontrak ketetap masih lagi tidak ditunaikan sampai sekarang. Dan yang ketiga, bantuan untuk rumah rakyat orang miskin yang miskin tegar seluruh negeri Kelantan tidak mampu dilaksanakan. Kita boleh lihat rumah-rumah yang dibangunkan di kampung Padang Bongo di PCB sampai sekarang tidak siap-siap sampai sekarang. Dan yang keempat, mereka bercadang untuk menubuhkan Perbadanan Petroleum Kelantan. Sampai sekarang kita tidak nampak kesan dan keberkesannya. Yang kelima, pendaratan gas dibacok. Jadi semua lima yang dijanjikan tu tidak mampu ditunaikan oleh kerajaan negeri, tetapi apabila duit tu dapat, mereka bermewah-mewah dengan membeli kereta Mercedes hingga 3.5 juta, memberi 50,000 kepada setiap ekor sebagai bonus dan menaikkan gaji YB di Kelantan yang ada SPM naik hingga 3,000 hingga 5,000 seorang. Rakyat Kelantan harus sedar bahawa duit royalti itu mereka bukan serah kepada rakyat, tapi mereka enjoy di kalangan mereka-mereka. Baik, kalau kita ikutkan kepada fakta, Syam, betulkan kalau tersilap 400 juta ringgit telah diberikan pada zaman Tun Mahathir pada tahun 2018, okey, pada Negeri Kelantan. Betul. Kemudian 2019 28 juta ringgit, 2020 418.9 juta ringgit juga telah diberikan. Tetapi kalau kita lihat di situ, kenapa masalah air di Kelantan, infrastruktur ataupun stesen bas yang masih lagi dikategorikan digelar sebagai kandang lembu oleh setengah-setengah pihak masih juga di situ. Kalau betul wang itu dipergunakan khas untuk rakyat, saya rasa isu ini, isu kemiskinan apatah lagi air bersih ini, saya rasa dapat diatasi dalam masa yang singkat, bukan tunggu 30 tahun. Dan saya rasa menteri juga tidak perlu mengeluarkan kenyataan untuk gunai hujan dan sebagainya kepada rakyat. Komen Syam di situ. Okey, penggunaan duit royalti petroleum. Pertama sekali saya ingin memaklumkan dengan jelas kepada seluruh rakyat Malaysia dan terutamanya Kelantan Terengganu, bayaran royalti pertama yang kerajaan Kelantan terima adalah pada tahun 2019, era Pakatan Harapan memerintah Malaysia. Itu adalah kejayaan dan fakta yang sangat bagus yang dimanipulasikan seolah-olahnya Pakatan Harapan tidak memberi jasa langsung kepada Kelantan. Yang sebenarnya adalah kerajaan pemerintah zaman sebelum ni adalah diperintah oleh Datuk Seri Najib Razak, Pak Lah Badawi, Tun Mahathir dan sebagainya, langsung tak bagi royalti pada Kelantan walaupun royalti Kelantan ni dituntut sejak tahun 2004 pengeluaran pertama. Jadi di situ kita boleh lihat bahawa apabila dapatnya duit royalti petroleum ni, duit yang sangat banyak itu digunakan ke mana? Jadi dari segi figurnya, akaun duit bayaran pertama masuk ke akaun kerajaan negeri pada tahun 2019 adalah sebanyak 28 juta. 28 juta tahun 2020 diumumkan oleh Datuk Mustafa Muhammad, waktu itu Menteri Ekonomi. Ayat Datuk Seri Mustafa Muhammad adalah Kelantan layak mendapat royalti. Jumlahnya 418.9 juta. Ayat royalti itu dikeluarkan oleh Menteri Ekonomi pada waktu itu. Dan sekarang ni apabila timbul polemik di waktu mereka menjadi kerajaan, dia kata Kelantan dapat warisan. Kenapa dapat warisan? Itu adalah kenyataan Menteri Keuangan, iaitu Tengku Zafrul pada masa Perikatan Nasional menjadi kerajaan. 2021, berbalik kepada
berbalik kepada duit tu digunakan untuk infrastruktur atau tidak. Bagi saya, rakyat Kelantan dan rakyat-rakyat Kelantan seluruh Malaysia, kalau pergi ke Kelantan kita boleh lihat betapa lemahnya kerajaan negeri Kelantan menguruskan infrastruktur yang ada di negeri berbanding dengan Terengganu. Terengganu mendapat royalti, tetapi Terengganu lebih cekap menguruskan duit royalti itu untuk pembangunan infrastruktur asas. Dan kita boleh lihat masalah sampah sarap, masalah jalan raya, masalah air tidak berlaku di negeri Terengganu berbanding dengan negeri Kelantan. Ya. Jadi isu duit itu tidak digunakan sebaik mungkin adalah kita lihat pada jawapan YB Tuan Ibrahim Tuan Aman di Parlimen mengenai isu air. Apabila ditanya oleh ahli Parlimen kenapa isu air tidak mampu diselesaikan oleh XSP, dia menjawab itu adalah masalah kelemahan pengurusan. Di situ kita boleh lihat bahawa daya saing di kalangan syarikat GSC dan esko-esko di negeri Kelantan tidak kompeten. Apabila tidak kompeten, turunlah duit banyak mana duit itu akan dibazirkan, dihabiskan dengan benda-benda yang tidak manfaat dan tidak memberi impak jangka masa panjang. Dia lebih suka program walk-off supaya pengikut-pengikut dia gembira, ready dan akhirnya lamailah pengikut-pengikut taksub. Baik, persoalan yang timbul di sini Saudara Syams, ketika berada dalam kerajaan 32 bulan, sama ada di tebuk atap yang pertama atau tebuk atap yang kedua, PAS berada di dalam kerajaan. Tetapi persoalannya yang ingin ditanya, dan saya mewakili rakyat negeri Kelantan lah kalau boleh ya, kenapa ketika berada dalam kerajaan tidak berbuat apa-apa tentang isu royalti ini? Kenapa apabila kerajaan perpaduan mengumumkan begitu dan begini, mereka melalak dan juga meraung kesedihan sebegini? Syam, silakan. Okey. Kenapa waktu ada dalam kerajaan mereka tidak bayar royalti pada negeri Terengganu dan Kelantan? Saya ingin sebut ringkas perlahan tapi fact and figure. Pertama sekali ada 5 orang menteri daripada Kelantan. Pertama saya nak baca Datuk Tan Sri Anwar Musa, yang kedua Tuan Ibrahim Tuaman, yang ketiga Dr. Razi Jidin, yang keempat Datuk Taqiyuddin Hassan, yang kelima Datuk Mustafa Muhammad. 5 orang menteri waktu Perikatan Nasional, duit royalti langsung tidak dibayar kepada negeri Kelantan, tapi dibayar dalam bentuk wang ehsan. Waktu mereka berkuasa, waktu mereka ada dalam kabinet, waktu mereka PAS menjadi Menteri Undang-Undang, penggubalan malah pemansuhan Akta Wilayah Laut 2012 tidak dilaksanakan. Tetapi bila kerajaan sekarang mengambil alih, mereka menyatakan bahawa kerajaan ini salah. Sedangkan waktu mereka berkuasa, 5 orang menteri daripada Kelantan tidak memberi kesan yang cukup signifikan untuk memberikan sumbangan yang besar kepada negeri Kelantan. Itu 2 benda: kembalikan royalti petroleum direct kepada akaun kerajaan negeri. Yang kedua, mendaratkan oil and gas industri oil and gas di Pantai Bacok. Yang tu agak ketara. Dan saya nak compare sikit supaya penonton sedar betapa lemahnya wakil-wakil YB mereka pilih pada pilihan raya ke-14 yang lalu. PAS dia ada 18 ahli parlimen yang menang pada pilihan raya 14 yang lalu. GPS ada 18 ahli parlimen. GPS adalah parti di Sarawak yang memerintah negeri Sarawak, ada 18 ahli parlimen. Saya nak buat perbandingan ringkas. Di Sarawak, waktu Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, mereka boleh menuntut agar kerajaan persekutuan yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin memberikan SST hasil petroleum, cukai kepada hasil petroleum di negeri Sarawak sebanyak 2.9 bilion kepada kerajaan negeri Sarawak. Bukannya 400 juta, 2.9 bilion. Cukup besar. Apa maksudnya? 18 orang GPS dengan 18 orang PAS. GPS sangat cerdik, bijak dan sangat kompeten ahli parlimen mereka untuk menjaga kebajikan negeri, sedangkan 18 ahli parlimen PAS dengan 5 orang menteri daripada Kelantan tidak berfungsi dan tidak kompeten untuk memajukan negeri mereka sendiri. Jadi itu adalah fakta. Baik, terima kasih untuk jawapan itu. Baik, isu royalti minyak ini, Saudara Syam, kalau kita lihat di negeri Kelantan dan Terengganu, pastinya orang akan sebut sebagai negeri Melayu. Dan juga pastinya pembangkang akan membawa naratif ini sebagai kempen pilihan raya apabila royalti tidak lagi diberi kepada Kelantan dan Terengganu, dikatakan sebagai negeri pembangkang, dianaktirikan dan sebagainya. Setakat mana Syam merasakan bahawa pembangkang akan menggunakan isu ini? Pembangkang akan menggunakan isu ini semaksimum mungkin. Dan isu ini akan dijadikan peluru utama untuk menyerang kerajaan perpaduan
yang ada sekarang terutamanya dipimpin oleh Parti Perikatan Nasional, Parti Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Jadi peluru ini akan digunakan sebaik mungkin untuk membantu mengekalkan kemenangan di Kelantan dan Terengganu. Sebab faktor sentimen Melayu ditindas, dimanipulasi betul-betul viral di TikTok dan media sosial yang ada sekarang. Jadi penjelasan saya mudah. Andai kata pimpinan Kerajaan Persekutuan berusaha untuk mengambil alih Kelantan dan Terengganu pada pilihan raya negeri yang dijangka pada bulan 6 akan datang. Pelaksanaan duit bayaran tunai terus kepada rakyat negeri Kelantan perlu dilaksanakan seberapa segera mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, dasar dan polisi yang diumumkan oleh Datuk Seri Azalina yang beliau sebut di Parlimen perlu dijelaskan sebaik mungkin sebab rakyat Kelantan dan Terengganu ni keliru. Sebenarnya apa yang YB Azalina sebut telah dibuat waktu YB Tengku Zafrul menjadi Menteri Kewangan. Betul. Waktu Ismail Sabri dan Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri sebenarnya. Dia tak ubah langsung sebenarnya. Datuk Seri Anwar Ibrahim tak ubah. Yang dia ubah hanya duit tu disalurkan direct kepada akaun rakyat, tidak melalui akaun kerajaan negeri. Sebab melihat kebocoran dan bukan kebocoran lah, kelemahan urus takbir kerajaan negeri dalam menyalurkan duit. Jadi apakah implikasinya sekiranya isu ini digunakan sebaik mungkin? Kita dah boleh lihat pada pilihan raya 15 yang lalu, kerajaan perpaduan lah BN dengan PH kalah teruk di semua kerusi kosong. Kita boleh lihat sentimen ini digunakan, dimulasikan untuk mengekalkan kuasa. Dan andai kata kerajaan yang ada ingin memenangi beberapa keputusan pada pilihan raya negeri akan datang, dia patut dijawab dengan kadar segera, bukannya berlengah-lengah. Itu saya. Baik Saudara Syam, kalau kita lihat rakyat Malaysia ni, terutamanya di Kelantan juga Terengganu lah, mereka sebenarnya tak faham bila bersebut tentang persempadanan, selayak mana, berapa batu metika yang mereka boleh claim sebagai royalty dan sebagainya. Mereka tidak faham. Okey, berapa istilah pada tahun 1974, begitu juga pada 1975. Mereka memang, saya rasa ramai majoriti tidak faham. Boleh tak Saudara Syam terangkan kepada mereka supaya mereka faham? Okey, terima kasih kepada Saudara Wazir moderator kita malam ni. Soalan tambahan yang cukup asas untuk rakyat Kelantan dan Terengganu termasuk Sabah dan Sarawak faham. Andai kata ada minyak di negeri Pahang pun mereka boleh tuntut hak mereka. Pertama sekali mereka mesti ketahui bahawa Akta Kemajuan Petroleum 1974 menyebut dengan jelas sekiranya ada pengeluaran minyak dan gas di luar perairan negeri tersebut, mereka boleh diberi bayaran tunai 5%. Itu ada dalam perjanjian. 5% kepada kerajaan negeri secara 2 kali setahun, iaitu bulan Mac dan bulan September. Yang keduanya, dalam tajuk yang sama, negeri Kelantan dan Terengganu, kerajaan negeri Kelantan sekarang ni tidak sedar dan mereka sedikit ego. Waktu duit wang royalty itu ingin dibayar kepada kerajaan negeri, iaitu pada 2018, mereka melupakan terus tokoh dan nadi utama perjuangan royalty untuk negeri Kelantan, iaitu Datuk Husam Musa. Mereka melupakan terus, seolah-olahnya Datuk Husam Musa ni tiada langsung dalam perjuangan tuntutan royalty bagi negeri Kelantan, hingga menyebabkan mereka tidak ketahui berapakah jumlah yang patut mereka dapat, medan pengeluaran mana yang mereka patut tuntut. Jadi apa yang Kelantan dapat sekarang ni adalah betul-betul medan pengeluaran minyak di blok PM301 dan mereka tidak menuntut sekalipun minyak dan gas untuk di medan sempadan Kelantan dengan Terengganu. Dia orang tak tuntut langsung, yang pertama. Yang kedua, mereka tak tuntut juga pengeluaran minyak dan gas di antara Kelantan dengan Vietnam. Yang kedua. Dan yang ketiga, mereka tak tahu nak tuntut pengeluaran minyak dan gas untuk Kelantan dan Thailand. Dia panggil Malaysia Joint Development Area. Kalau di Vietnam dia panggil CAA. Kalau di Terengganu, medan minyak Kelantan Terengganu. Jadi 4 medan ni, Esko Negeri Kelantan, bagi saya mereka tidak faham dan jelas, dan tuntutan mereka yang saya baca selepas Datuk Usam dan arwah Tengku Husni Aziz tak ada dalam Esko Kerajaan Negeri pada tahun 2013, mereka langsung tidak jelas dan faham tuntutan mereka. Akhir sekali mereka hanya dapat 1 daripada 4 medan pengeluaran. Yang tu amat jelas sekali. Dan saya nak tambah sikit lah. Sebab masa yang diberikan ni sangat singkat. Saya nak berikan dengan jelas supaya kita faham.
apa yang YB Azalina jawab adalah berasaskan Akta Wilayah Laut tahun 2012. Dikuatkuasakan dan dilaksanakan pada tahun 2012. Yang tu kita kena faham dan jelas. Jadi di sini saya nak bagi tahu kepada rakyat Kelantan, terutamanya seluruh negara Kelantan Terengganu, waktu PAS menjadi Menteri Pertanian, YB PAS, iaitu YB Kota Baru, YB Taqiyuddin Hassan menjadi Menteri Undang-Undang, akta itu tidak dimasukkan. Akta itu tidak dimasukkan dan dipindah untuk kebajikan negeri mereka sendiri. Itu adalah satu kelemahan yang cukup besar, kelemahan yang cukup ketara, terutamanya bagi 18 ahli Parlimen PAS pada masa itu. Itu adalah faktanya. Sekiranya sekarang baru mereka nak melaungkan bayarlah royalti ikut perjanjian, kita perlu persoalkan balik kenapa waktu kamu menjadi Menteri Undang-Undang dan menjadi Menteri Kabinet seramai 5 orang daripada Kelantan tidak meminda dan memasukkan pindaan tersebut di Akta Kemajuan Wilayah Laut tahun 2012. Di situ duduknya. Terima kasih untuk penerangan itu dan saya yakin rakyat Malaysia akan faham, terutamanya rakyat negeri Kelantan juga Terengganu. Soalan terakhir daripada saya. Okey, ini memang betul-betul perlukan berani jawab lah. Kalau kita lihat Syams sebagai pengasas, nampaknya sejak kebelakangan ini apabila isu royalti ini timbul, di antara yang kena kecam dan di antara yang mendapat serangan bertubi-tubi daripada pihak di sebelah sana. Banyak juga di antara kenyataan saudara Syam yang keluar di Facebook dikeluarkan balik oleh mereka untuk sebagai bukti dan sebagainya. Apa yang Syam nak katakan kepada mereka di ruangan berani jawab ini? Silakan. Okey. Pertama sekali, perjuangan menuntut royalti petroleum selama 10 tahun. Aktivis kami menuntut tuntutan royalti petroleum ni selama 10 tahun, daripada 2009 hingga 2019 dapat waktu era Pakatan Harapan memerintah. Adalah perjuangan yang cukup perit. Kami berhadapan dengan kerajaan yang agak keras dan zalim. Tetapi kami sedih apabila duit yang patut rakyat negeri dapat, 5 agenda yang mereka sebutkan untuk ditunaikan selepas royalti petroleum dapat, mereka langsung tidak tunaikan untuk laksanakan waktu kerajaan negeri Kelantan memperoleh royalti petroleum. Rakyat Kelantan kena sedar, perjuangan menuntut royalti petroleum ini adalah perjuangan seluruh rakyat Kelantan agar duit itu sampai kepada poket-poket rakyat, bukannya poket-poket ahli politik yang menggunakan duit itu tidak mustahil menggunakan untuk pilihan raya bagi kekal berkuasa. Jadi kita mahukan sebuah kerajaan yang jelas perjuangkan dapat duit tu bantu rakyat betul-betul. Seperti mana perjuangan era arwah Tun Guni Aziz yang kita tahu dan jelas tidak disambung oleh era Datuk Ahmad Yaakob menjadi Menteri Besar sekarang. Jadi saya ditanya adakah saya sedih, iba kena kecam. Bagi saya aktivis royalti lain, perjuangan kami meletakkan apa yang kami perjuangkan tu lillahi ta'ala, demi Allah. Semoga setiap titik masa, saat, peluh dan sebagainya yang kami keluarkan tu biar Allah dengan kami beri ganjaran yang sewajarnya. Tapi kami ingin mempersoalkan 45 YB di Kelantan, 14 ahli parlimen di Kelantan, kamu bergaji dengan 15,000, 5,000 hingga 7,000 gaji adun. Apa yang kamu buat? Kenapa kamu persoalkan rakyat yang tak ada apa-apa jawatan di negeri Kelantan supaya membantu kerajaan negeri Kelantan mendapatkan hak balik, sedangkan kamu sekarang ni ditampuk kuasa. Kerajaan negeri Kelantan diperintah oleh PAS. Kerajaan negeri Terengganu diperintah oleh PAS. Malah PAS memenangi hampir 74 kerusi dalam Perikatan Nasional. Apa yang kamu buat untuk mendapatkan hak kamu balik? Jadi saya lontarkan apa yang kamu kecam kepada saya itu kepada bahu pimpinan kamu balik. Waktu kamu ada kuasa, apa kamu buat dan kamu tidak laksanakan apa yang patut kamu buat, kamu kena jawab depan Allah SWT, kerana kamu adalah pimpinan-pimpinan yang gagal untuk mentadbir kerajaan negeri Kelantan keluar daripada arus kemiskinan dan arus perdana. Wallahualam. Baik, terima kasih. Itu dia para penonton. Kita bersama dengan saudara Syamgas sebentar saja tadi untuk mengupas isu royalti Terengganu dan juga Kelantan. Kami berharapkan sebagai yang dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada anda di luar sana. Terima kasih saudara Syam. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Baik, itu dia saudara Syamgas, asas NGO Gerakan Bertindak Kembalikan Royalti Kelantan dan Terengganu atau GEGAR pada tahun 2009 dan juga pengasas kepada NGO Royalti Kelantan atau AR bagi tahun 2012. Semoga perjuangan ini akan memberikan sinar baharu pula untuk orang-orang yang baharu yang berada dalam tampuk kuasa
untuk memberikan yang terbaik dan semoga apa yang diusahakan oleh mereka selama ini akan mendapat ganjaran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja untuk malam ini. Saya Zawal Yusof, bertemu lagi pada minggu depan dalam Berancawa. Assalamualaikum. Selamat malam, jumpa lagi. Bye.